Saya harap rakyat Malaysia juga akan faham apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Orang Malaysia membahaskan arti tentang Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat beberapa video reaction mengenai tentang Bhinneka Tunggal Ika. Pada kali ini kita akan melihat juga orang Malaysia membahaskan arti tentang Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Menarik ya guys. Oke guys, dengan judulnya Bhinneka Tunggal Ika yang perlu rakyat Malaysia ketahui. Ini guys merupakan dari channel yaitu Abdullah Siddiq. Jangan lupa ya guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Jadi guys, apakah maknanya, artinya Bhinneka Tunggal Ika negara Indonesia? Apakah perkara-perkara yang membuatkan negara Indonesia, yang membuatkan orang dari Indonesia itu begitu semangat sekali mendengar sahaja tentang Bhinneka Tunggal Ika? Pasti ada sesuatu makna dan juga arti kepentingan Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Seri Cedia Kawan. Okey, pada hari ini saya nak bercakap sikit mengenai satu benda iaitu Bhinneka Tunggal Ika. Okey, kalau kita tengok jata negara Indonesia di bawah Garuda tu dia tulis Bhinneka Tunggal Ika. Okey, sebenarnya rakyat Malaysia yang tengok jata tu kita baca, tetapi kita kadang-kadang kita tak mengambil maklum ataupun kita tidak kisah pun maksud Bhinneka Tunggal Ika itu. Benar. Tetapi bagi saya ia sebenarnya sesuatu yang sangat menarik kerana dia menunjukkan jati diri ataupun benda yang nak diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Kalau jata negara Malaysia, jata Persekutuan Malaysia, kita menggunakan istilah bersekutu bertambah mutu, tetapi Indonesia dia menggunakan Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Okey, kali pertama mendengarkan perkataan ini, saya ingatkan dia adalah bahasa Sanskrit, tetapi rupanya dia merupakan bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa dan kuno. pada saya ia agak menarik. Okey, sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika ni diambil daripada satu kitab iaitu Sutta Soma yang dikarang oleh Empu Tan Tular Sutta Soma pada zaman Majapahit sekitar abad yang ke-14 Masihi. Okey, dia dikutip daripada pupuh yang ke-139 bait yang kelima yang berbunyi Ruaneka Datu Winuwus Buddha Wisma Bhinneka Rakwa Ring Apan Kena Par Wanosen Mangka Ang Jinatwa Kalawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Okey, kalau salah boleh betulkan sebab saya bukan orang Jawa dan saya sendiri pun sebenarnya cuba belajar bahasa Jawa tapi sangat susah, walaupun di tempat kerja saya ramai orang Jawa yang kebanyakan menggunakan bahasa Jawa kromo, tetapi susah sikit bahasa Jawa untuk diingati. Okey, yang mana kenyataan tadi berbunyi ataupun bermaksud konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeza. Okey, jadi Buddha ni kita tahulah iaitu satu utusan dalam agama Buddha. Okey, dia bukan Tuhan. Buddha ni tidak dianggap sebagai Tuhan, tetapi hanyalah satu utusan bagi orang-orang Buddha. Yang mana orang Buddha sekarang ni pun dia menunggu Buddha yang terakhir, iaitu Buddha Maitreya. Okey, kalau kita menunggu Nabi Isa dan juga Al-Mahdi, mereka tunggu Buddha Maitreya. Okey, dan Siwa merupakan dua zat yang berbeza. Okey, Siwa ni adalah salah satu dewa lah dalam agama Hindu, iaitu dewa pemusnah, dewa Siwa. Kalau raja-raja Melayu zaman dulu, mereka suka menggunakan gelaran Siwa, menggunakan gelaran Raja Siwa, Dewa Siwa, kerana Dewa Siwa ni mempunyai
macam kekuasaan. Bila guna Dewa Siwa ni, dia macam ada satu kekuasaan. Sebab Dewa Siwa ni adalah dewa pemusnah dalam agama Hindu. Sangat jarang raja-raja Melayu zaman dulu menggunakan Dewa Brahma. Majoritinya akan menggunakan Dewa Siwa. Kemudian baris yang kedua bermaksud mereka memang berbeza, tetapi bagaimanakah bisa dikenali. Jadi kononnya Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeza. Mereka memang berbeza, tetapi bagaimana boleh dikenali. Bagaimana dia nak kenal? Sebab kebenaran Jina dan Siwa adalah tunggal. Jadi sebab kebenaran Buddha dan Siwa itu adalah merupakan benda yang satu, benda yang tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah ia. Maksudnya adalah benda tu benda yang lain, tapi sebenarnya benda yang sama. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Jadi mungkin apa yang cuba disampaikan oleh Empu Tan Tola ni dalam karyanya Sutta Soma ni adalah dia nak menceritakan mengenai Buddha dan juga Siwa tu dua entiti lain, tapi sebenarnya adalah satu. Mungkin macam konsep Trinity lah kot, 3 dalam 1. Ni 2 dalam 1 gitulah. Berbeza-beza tetapi dalam yang satu. Guys. Tetapi menariknya apabila Indonesia mengangkat Bhinneka Tunggal Ika sebagai satu trademark ataupun satu benda yang mereka nak capai dalam negara Indonesia. Bhinneka bermaksud aneka, tunggal bermaksud satu ataupun tunggal, ika bermaksud itu. Jadi kalau terjemahan harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika bermaksud beraneka, satu itu. Ataupun terjemahan dari segi bahasa, kita boleh katakan sebagai beraneka ataupun beragam ataupun pelbagai tetapi satu. Maksud dia keberagaman dalam satu. Keberagaman di dalam satu. Keberagaman dalam satu. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka tu artinya adalah keberagaman. Bhinneka tu adalah tunggal. Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Indonesia menggunakan Bhinneka Tunggal Ika ini? Pada saya, kerana Indonesia sebenarnya mempunyai banyak suku ataupun banyak suku kaum, banyak budaya yang berbeza, banyak bahasa yang berbeza, banyak agama yang berbeza. Di Indonesia sendiri ada lebih 714 suku yang mendiami di kepulauan-kepulauan Indonesia yang berjumlah sebanyak 17,000 pulau. Lebih 17,000 buah pulau. Sangat banyak. Jadi disebabkan mereka berbeza dari segi bahasa, dari segi suku, dari segi bangsa, dari segi agama, dari segi budaya dan sebagainya. Jadi mereka kena bersatu. Jadi mereka kena jadikan satu. Keberagaman ini dijadikan satu. Dan saya tengok antara cara nak menyatukan keberagaman ini adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita tak boleh paksa orang lain masuk agama kita. Kita tak boleh paksa orang lain mengamalkan budaya kita. Kita tak boleh paksa orang lain menjadi suku kita, tak boleh. Tetapi kita boleh paksa orang lain untuk menggunakan satu bahasa saja di dalam sebuah negara, terutamanya dalam urusan rasmi ataupun urusan pertuturan seharian. Sangat menarik pada saya. Jadi dia kata Bhinneka Tunggal Ika ini adalah untuk menggambarkan persatuan ataupun kesatuan bangsa Indonesia yang beraneka. Jadi dia adalah simbol untuk menyatukan bangsa-bangsa Indonesia yang terlalu banyak itu. Ada 714 suku. Dia nak menyatukan melalui Bhinneka Tunggal Ika. Jadi antara fungsi Bhinneka Tunggal Ika ini adalah pertama untuk mencipta dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk menjaga keutuhan dan juga kesatuan Republik Indonesia ni, mereka kena ada satu konsep lah, dan konsep itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semua rakyat Indonesia tahu bahawa itulah yang negara nak capai.
Okey, kemudian yang kedua adalah untuk membangunkan kehidupan nasional yang toleran. Okey, maksud dia nak bangunkan kehidupan kebangsaan, kehidupan dalam negara yang bertoleransi antara satu sama lain. Okey, benar. Okey, kemudian adalah sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. Mungkin maksud dia ialah nak menjadikan asas dalam sesebuah negara lah. Okey, yang keempat ialah membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa. Okey, mewujudkan cita-cita nenek moyang. Leluhur ni nenek moyang bangsa, ataupun mewujudkan cita-cita nenek moyang kita yang dululah. Okey, dan yang kelima ialah membentangi perdamaian Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini akan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang damai. Okey, pada saya benda ini sangat menarik, sangat menarik. Negara kita Malaysia sendiri sebenarnya negara yang pelbagai kaum dan juga pelbagai suku. Orang Melayu di Malaysia lebih kurang 40% lebih, dan selebihnya adalah orang bukan Melayu yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan juga pelbagai suku. Jadi benda ni adalah sangat menarik. Dan kita sendiri di Malaysia sendiri, kita memang mengamalkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita, sebagai bahasa utama, sebagai bahasa pertuturan dan juga sebagai bahasa yang digunakan dalam sekolah dan juga pelbagai agensi kerajaan. Namun kita akui ada segelintir kecil, yang kecil saja dalam rakyat Malaysia yang tidak boleh menggunakan bahasa kebangsaan dengan baik. Bahkan ada yang langsung tidak faham bahasa kebangsaan, sehingga kan apabila masuk mahkamah mereka memerlukan penterjemahan. Ini segelintir kecil lah, tak banyak. Ini mungkin disebabkan beberapa faktor lah. Pertama ialah mereka ini tidak bergaul dengan bangsa lain, terutamanya orang Melayu. Mereka hanya bergaul dalam bangsa sendiri, menyebabkan sukar untuk menguasai bahasa kebangsaan. Yang kedua mungkin disebabkan oleh sekolah vernacular. Sekolah berasaskan kaum ni, di mana mereka sekolah dekat situ, tidak bergaul dengan orang lain, sehingga mereka sukar untuk menguasai kuasakata daripada bahasa kebangsaan lah. Okey, kemudian benar. sejak kecil mereka diajar dengan bahasa kebangsaan. Sejak kecil mereka menggunakan bahasa ibunda mereka. Kalau orang Cina mungkin dia akan guna Hokkien, tetapi pada hari ini orang Cina pun kebanyakan meninggalkan bahasa ibunda mereka dan menggunakan bahasa Mandarin dalam percakapan. Bahasa Mandarin bagi orang Cina di Malaysia merupakan bahasa asing. Orang Cina Malaysia ni, bahasa Melayu adalah bahasa asing bagi mereka, dan bahasa Mandarin pun sebenarnya bahasa asing bagi mereka. Sebab kebanyakan sebenarnya orang Cina Malaysia adalah biasanya menggunakan bahasa Cantonese. Jadi bahasa Mandarin adalah bahasa asing, bahasa yang langsung mereka tidak fahami, tetapi mereka akan belajar kerana itu adalah benda sejagat. Bahasa sejagat bagi orang Tionghoa. Okay. Tapi benda ni adalah jumlah yang saya rasa tak ramai lah, tak banyak, tak ramai, tetapi ada. Kita tak boleh nafikan benda tu memang ada. Okey, memang ada, guys. Dan kebanyakan berlaku adalah di kawasan perkampungan, kampung baru lah, biasanya kampung baru yang didiami oleh keluarga Cina sahaja, ataupun biasanya berlaku juga di kota-kota besar macam Kuala Lumpur. Kebanyakan mereka tidak fasih lah, ataupun boleh menggunakan bahasa Melayu dengan sikit je ataupun minima. Tapi yang menarik, di Kelantan dan juga Terengganu, dua buah negeri ini, orang Cina, orang India, orang asli dan sebagainya menggunakan dialek tempatan. Maksud dia orang Cina dekat Kelantan, mereka fasih, begitu fasih dengan dialek tempatan. Bahkan budaya mereka sendiri sebenarnya menggunakan budaya orang Melayu. Contohnya orang Cina ataupun orang Siam di Kelantan, ataupun orang India di Kelantan, mereka bukan sahaja menggunakan dialek Kelantan dalam percakapan harian, termasuk dalam keluarga mereka, tetapi mereka juga menggunakan menggunakan budaya orang Melayu, seperti memakaikan plekat, pakaian macam orang Melayu. Kemudian dari segi makanan pun sama. Orang Cina, orang Siam dekat sana pun makan budu. Makan budu, makan ikan singgang dan sebagainya. Dan begitu juga dengan di negeri Terengganu. Sama je.
budaya, bahasa dan sebagainya. Dan saya pernah jumpa dekat hospital Kuala Terengganu yang mana satu keluarga Cina dia bawa ayah dia sakit, kemudian mereka bersembang sesama ahli keluarga itu menggunakan dialek Terengganu. Bagi saya itu adalah benda menarik dan sebenarnya telah menepatilah Bhinneka Tunggal Ika, iaitu beraneka tetapi satu. Beragam tetapi kita adalah satu. Okey, benda ni sebenarnya saya dah lama dengar Bhinneka Tunggal Ika, tetapi akhir-akhir ni saya rasa begitu tertarik dan saya mula mengkaji dan juga mula membacalah apa yang dimaksudkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu sebelum ni pandai sebut je, tapi sekarang ni alhamdulillah saya sendiri pun dah faham dan saya harap rakyat Malaysia juga akan faham apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Okey, dan ini merupakan satu usaha kita untuk mewujudkan kesatuan dalam sebuah negara, kerana kesatuan inilah yang akan menjadikan kita yang menguatkan perpaduan kita antara kaum yang berlainan. Okey, saya rasa setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Abdullah Siddiq, orang Malaysia, membahaskan tentang apakah makna dan juga arti Bhinneka Tunggal Ika yang berada di negara Indonesia. Secara jujur juga guys, saya pun sentiasa melihat dan juga mendengar tentang Bhinneka Tunggal Ika, tetapi saya kurang mengetahui lebih lanjut tentang apakah makna, arti, maksud Bhinneka Tunggal Ika. Jadi inilah ya apa yang kita dapat lihat, orang Malaysia ini membahas, mengkaji bagaimanakah maksud dan juga artinya. Ternyata ya guys, Bhinneka Tunggal Ika ya berbeda-beda tetapi tetap satu, beraneka, beragam tetapi tetap satu guys. Jadi itulah kenapa ya di negara Indonesia sangat-sangat mengutamakan slogan yang digunakan pakai Bhinneka Tunggal Ika, kerana terdapatnya banyak ras, suku, kaum dan sebagainya ya, terdapat pelbagai budaya ya, dan juga kita lihat mereka setiap daerah itu memiliki bahasa-bahasa yang mereka guna pakai, tetapi dalam walaupun berbeda-beda tetapi mereka tetap menggunakan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, dijadikan sebagai persatuan, kesatuan bagi menguatkan lagi ya kecintaan orang-orang Indonesia kepada negara mereka guys. Jadi apapun, alhamdulillah kita sama-sama mendapatkan edukasi dan juga manfaat pada apa yang ya orang Malaysia ini mengkaji tentang makna dan juga arti Bhinneka Tunggal Ika. Apapun guys, kepada kalian jikalau ingin berbagi info dan sebagainya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa mendapatkan maklumat dan juga info apa yang ada tentang arti Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih ya kepada Abang Abdullah Siddiq kerana mencari, mengkaji sejarah dan juga apakah makna tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apapun guys, itu sahaja dari Uncle. InsyaAllah kita akan bisa mendapatkan manfaat dan juga ilmu apa yang diceritakan oleh orang Malaysia. Saya salut kepada orang Indonesia kerana mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja guys. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.